Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada pagi ini 4 hari bulan Julai 2021, alhamdulillah, kita mengikuti siri kuliah subuh yang dijadualkan di surau Al-Quddus persin 16. Kebetulan sememangnya sebelum ini jadual kuliah saya itu setiap hari Ahad minggu pertama setiap bulan di surau Al-Quddus. Kali terakhir saya hadir secara fizikal di surau Al-Quddus persin 16 Putrajaya ini, iaitu pada bulan Ramadan yang lalu, yang telah pun pergi meninggalkan kita. Selepas itu kita tidak berkesempatan untuk bertemu lagi kerana perintah kawalan pergerakan yang berlangsung. Jadi alhamdulillah saya dihubungi oleh pihak surau Al-Quddus untuk memulakan siri kuliah ini secara dalam talian, dan alhamdulillah saya dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan para jemaah khususnya di surau Al-Quddus, dan mungkin juga siaran ini di sambung siar ataupun cross post di surau Putra Al-Amin persin 8 Putrajaya. Mohon izin kepada pentadbir admin page surau Putra Al-Amin untuk saya siarkan, sambung siarkan kuliah ini menerusi page surau Putra Al-Amin. Saya tak pasti suara saya ini dapat didengar dengan jelas. Mohon admin respon sedikit kalau dapat dengar dengan baik. InsyaAllah kita akan teruskan sedikit masa lagi, memberi peluang kepada rakan-rakan kita yang mungkin baru selesai berzikir, berdoa selepas waktu subuh ini. Ya, kita sangat beruntung, bertuah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana apa sahaja amalan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dia sangat mendapat perhatian di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding amalan-amalan yang dilakukan oleh umat yang terdahulu. Ini kerana walaupun usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pendek, tak panjang macam umat yang terdahulu yang usianya ada 200 tahun, ada beratus-ratus tahun. Jadi umat kita ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini usianya tak panjang. Usianya tak panjang. Ada paling panjang 100 tahun ataupun ada 100 tahun lebih sikit lah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amalan-amalan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad ini walaupun tidak banyak, tetapi mendapat ganjaran yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kita bangun waktu subuh
salat subuh berjemaah. Masya Allah, salat subuh berjemaah. Tuan-tuan kata nak salat subuh berjemaah macam mana Ustaz? Surau tak dibenarkan berjemaah. Tak lebih daripada 12 orang ahli jawatan kuasa sahaja. Jangan risau, jangan bimbang. Salat berjemaah di rumah juga. Salat berjemaah di rumah juga, sekurang-kurang 2 orang, imam seorang, makmum seorang. Sekurang-kurangnya suami jadi imam, isteri jadi makmum. Jangan pula bagi isteri jadi imam, suami jadi makmum, itu tak boleh. Yang boleh, suami jadi imam, isteri jadi makmum. Salat subuh berjemaah, tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau, tak apa, di rumah pun boleh. Alhamdulillah. Nabi kata apa? Barang siapa yang menunaikan salat subuh secara berjemaah, maka dia akan seolah-olah dia melaksanakan ibadah sepanjang malam. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sama juga Nabi kata, barang siapa yang menunaikan solat Isyak berjemaah, maka dia seumpama mendapat pahala mendirikan ibadah separuh malam. Dan barang siapa yang mendirikan solat subuh berjemaah, dia mendapat pahala seolah-olah sepanjang malam itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, buat amalan sedikit tapi ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu masya-Allah. Cuma kita saja yang kadang-kadang kita tak rasalah pahala itu, sebab dia jenis kita beriman. Pahala ini suatu perkara ghaibiyat, benda ghaib yang kita tak nampak. Jadi kita tak jadi tamak sangat dengan pahala ini. Kita tak berkira sebagaimana kita berkira dengan wang ringgit, harta benda. Berapa ramai di kalangan kita berebut harta benda, berebut wang ringgit, berebut bantuan sana, berebut bantuan sini, ya. Sebab apa? Sebab dia nampak dengan mata kasar, dan dia merasai benda-benda yang fizikal itu, harta benda, wang ringgit dan sebagainya. Dia nampak dan merasai kehadiran benda-benda, harta benda yang berbentuk fizikal. Tetapi bekalan yang berbentuk pahala ini kita tak jadi tamak sangat, sebab kita tak nampak dan kita tak dapat merasai pahala tersebut. Maka dengan sebab itu kita jadi kadang-kadang kita buat tak indah pada janji pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti solat subuh berjemaah umpamanya. Ataupun satu lagi amalan yang istimewa sebelum solat subuh, apa dia? Iaitulah solat sunat fajar sebelum subuh. Solat sunat fajar sebelum subuh ini, Nabi kata barang siapa yang menunaikan solat sunat fajar sebelum solat subuh 2 rakaat, maka dia mendapat kebaikan, segala kebaikan di dunia. Segala kebaikan di dunia, apa lagi yang lebih baik di dunia ini, kan? Kita dapat menunaikan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, maka dia telah mendapat kebaikan, kelebihan segala isi dunia ini. Itulah sebab itulah orang yang terlepas menunaikan solat sunat sebelum subuh, maka dituntut untuk dia qada. Tak sama dengan solat sunat yang lain. Solat sunat sebelum maghrib, solat sunat selepas maghrib, solat sunat sebelum isyak, solat sunat sebelum zuhur, tak dituntut untuk kita qada. Tapi solat sunat subuh ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita terlepas, maka kita dituntut untuk qada. Artinya besarnya ganjaran, besarnya fadilat, besarnya kelebihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengadakan melaksanakan amalan-amalan ini. Maka itulah kita sangat bersyukur, sangat beruntung, sangat bertuah kerana menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat pelbagai nikmat, yang mendapat pelbagai kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan kita terus diberi kekuatan, diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah dalam apa keadaan sekalipun. Jangan risau, jangan bimbang, surau tak buka, masjid tak buka, tak boleh nak berjemaah, tak apa, buatlah. Kita sosialisasikan ibadah masjid di rumah kita. Kita biasakan, normalisasikan ibadah-ibadah di masjid, kita buat di rumah kita. Jangan hati kita jangan rasa runsing, jangan rasa bimbang, sebab Allah lebih mengetahui. Jadi pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya menggunakan di surau Al-Quddus ini, saya janji dengan para jemaah untuk membaca kitab hadis. Hadis ini banyaklah, banyak macam-macam jenis hadis, tapi saya taklah pilih hadis Riyadhus Salihin, hadis 40 tu, sebab banyak asatizah, para ustaz yang telah pun mensyarahkan, menghuraikan tentang hadis-hadis yang lain. Saya biasa menggunakan sebuah kitab bahasa Melayu yang mudah buat diri saya untuk membaca dan memahami, dan juga mudah kepada para jemaah, tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengikuti, untuk faham dan untuk beramal dengannya. Nama kitab ini kitab bahasa Melayu, iaitu Amalan Dijamin ke Syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan dijamin ke syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini saya dah khatam dah jilid yang pertama. Saya ingat 2 kali dah. Saya dah khatam di Surau Putra Al-Amin. Saya dah khatam di Surau Al-Ikhwan, desa pinggiran Putra dekat dengan rumah saya ini. Dan saya nak baca pula di surau Al-Quddus ini kan. Kitab ini dikarang oleh Ustaz Haji Ahmad Haris bin Suhaimi, berasal daripada Singapura. Jadi saya telek tengok kitab ni dululah, beberapa tahun yang lalu. Saya rasa bagus kalau kita dapat dikongsikan, iaitu amalan kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang dijamin untuk masuk ke syurga. Apa maksud amalan yang dijamin untuk masuk ke syurga ni? Iaitu Rasulullah sebut secara direct, Rasulullah sebut secara terus, buat ini kamu akan masuk syurga, amal ini kamu akan masuk syurga, tinggal ini kamu akan masuk dalam syurga. Jadi kita pun ialah sebagai hamba, sebagai umat, kita hidup atas muka bumi buat amalan ni sebab kita nak masuk syurga di hari akhirat ini. Sebab di hari akhirat ni dia ada ada dua tempat saja, sama ada di fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sama ada esok kita di hari akhirat ni ada 2 tempat saja, sama ada kita dimasukkan ke dalam syurga ataupun kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Kita tak mau masuk dalam neraka. Jadi macam mana nak masuk ke dalam syurga ini? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia beri panduan, dia beri bimbingan, dia beri tips, panduan kepada kita semua, supaya kita dapat beramal dan kita dapat mengikuti panduan-panduan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam syurga. Jadi hadis pertama, saya baca hadis yang pertamalah dalam siri-siri yang lepas di surah Al-Quddus. Kesempatan yang ada, saya ada menyebut tentang muqaddimah, tentang muqaddimah kitab hadis yang saya bacakan ini. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita melihat hadis yang pertama yang pengarang ini letak dalam bab muqaddimah. Dalam bab muqaddimah, pengarang ini memilih satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu amalan yang ikhlas dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam syurga. Ya, ikhlas. Kita selalu mendengar perkataan ikhlas, kita selalu mendengar perkataan ibadah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini agak panjang sikit, tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya bacalah juga, walaupun panjang, kerana kita nak ambil keberkatan daripada
kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ke 1905 dalam kitab Sahih Muslim. Apa dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun istashhada fa'ati bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama amilta fiha? Qala qatiltu fika hatta istushhidtu. Qala kazabta walakinnaka qatalta li'an yuqala jari'un faqad qila. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta alqa finnar. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa'ata bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama 'amilta fiha? Qala ta'allamtu 'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tuhu fika al-Qur'an. Qala kazabta walakinnaka ta'allamta al-'ilma liyuqala 'alimun wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qila. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta alqa finnar. Wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnaqil mal kullihi fa'ata bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama 'amilta fiha? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Qala kazabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad faqad qila. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. Hadis ni panjang sikit, tak apa. Apa makna hadis yang panjang ini? Makna dia dari sebuah hadis yang panjang, sesungguhnya di antara manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara manusia yang mula-mula dihitung pada hari akhirat ialah manusia yang mula-mula dihitung, dihisab pada hari akhirat. Maksud Nabi sebut di sini di antara. Di antara ni maksudnya banyak golongan-golongan yang mula-mula dipanggil oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar pada hari hisab. Di antaranya iaitulah yang pertama, orang yang mati syahid. Lalu dibawa dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu telah buat di dunia dahulu? Allah Taala tanya kepada orang mati syahid itu, yang di atas muka bumi ini. Lalu Allah Taala, apa yang telah dibuat di dunia dahulu? Maka dijawablah orang yang mati syahid itu, aku telah berjuang kepadamu ya Allah sehingga aku mati syahid. Lalu dijawab oleh Allah, kamu berbohong, tetapi kamu sebenarnya berjuang hanya untuk dikenali sebagai orang yang berani ataupun sebagai seorang pahlawan, iaitu bukan berjihad, bukan berjuang kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia telah pun memanggil kamu begitu, panggil pejuang, panggil orang yang berani. Lalu diarahkan orang yang mati syahid itu dan diheret dengan mukanya sehingga dicampakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Itu golongan yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan bagaimana orang yang mati syahid ini, tuan-tuan, dipanggil oleh Allah. Ditanya, apa yang kamu buat atas muka bumi? Dia kata, aku dulu hidup atas muka bumi ini berjuang, berjihad pada jalanmu, keranamu, maka aku mati dalam keadaan syahid. Allah kata, tak, kamu tipu. Kamu buat itu sebab kamu nak dapat nama, nak disebut sebagai orang yang berani, pejuang, pahlawan dan sebagainya. Lalu kamu mati
dan manusia pun menyebut kamu sebagai orang yang berani pejuang, tapi sebenarnya bukan kerana aku, bukan kerana Allah. Lalu Allah Ta'ala arahkan malaikat untuk seret dengan mukanya, dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, golongan yang antara golongan yang pertama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitulah orang yang mempelajari ilmu dan mengajarnya serta rajin membaca Al-Quran. Lalu ditanya oleh Allah, apa yang telah kamu buat di atas dunia dahulu? Maka dijawab oleh orang itu, aku mempelajari ilmu dan aku mengajarnya, dan aku membaca Al-Quran keranamu. Lalu dijawab, kamu berbohong, tetapi sebenarnya kamu menuntut ilmu itu supaya kamu dikenali sebagai orang yang alim, sebagai orang yang berilmu, dan kamu rajin membaca Al-Quran itu supaya kamu digelar sebagai qari, yakni pembaca yang mahir. Maka kamu di atas muka bumi telah pun dikenali, dipanggil dengan gelaran yang kamu inginkan, lalu diarahkan dan diheret dengan mukanya sehingga dicampakkan ke dalam api neraka. Ini golongan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Na'udzubillah, orang yang alim, orang yang qari, tetapi alimnya itu, mujahadahnya dalam menuntut ilmu itu belajar tinggi-tinggi, ada ijazah, ada master, ada PhD. Belajarnya itu semata-mata kerana ingin orang kata dia orang cendekiawan. Dia ingin dipanggil sebagai orang yang alim, orang yang berilmu. Maka dia pun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diperintahkan supaya diheret dengan mukanya tersembam ke bumi dan dicampakkan ke dalam api neraka. Kemudian dipanggil orang yang ketiga, orang yang dikurniakan oleh Allah harta yang banyak. Auzubillah. Lalu dibawa dan ditanya, apa yang kamu telah buat di dunia dahulu? Maka dijawabnya, aku tidak tinggalkan mana-mana ruang yang engkau suka diberikan sedekah, pasti aku akan hulurkan sedekah. Masya Allah. Lalu dijawab, kamu berbohong, tetapi kamu sebenarnya melakukan semua itu agar kamu dipanggil seorang yang pemurah. Jawad, Jawad ini artinya orang yang sangat pemurah. Maka kamu telah pun dikenali sebagai seorang yang sangat pemurah, banyak bersedekah, suka tolong orang, dan kamu dikenali begitu. Tetapi sebenarnya kamu buat itu bukan kerana aku, tetapi kerana manusia semata-mata. Maka diarahkan dan diheret dengan mukanya, lalu dicampakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Inilah pentingnya sifat ikhlas. Dalam hadis yang kita baca pada pagi ini, apa pengajaran yang kita nak ambil daripada hadis yang panjang ini? Itu 3 golongan ini yang Nabi sebut, orang yang akan, di antara orang yang akan dipanggil, mula-mula dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat kelak adalah orang yang mati syahid. Tetapi mati syahidnya itu bukan kerana berjuang kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaliknya berjuang kerana nak dapat nama, nak dapat gelaran, nak dikatakan berani, pejuang, pahlawan dan sebagainya. Golongan kedua itu orang yang alim, orang yang qari, dia belajar ilmu, dia belajar Al-Quran, semata-mata kerana nak dikenali sebagai orang yang alim, kerana nak disebut sebagai ulama dan seumpamanya. Maka itu pun bukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan golongan yang ketiga, orang yang suka bersedekah, hartanya banyak, sedekah sana sedekah sini, tetapi sedekahnya itu kerana sebab nak tunjukkan dia pemurah, dia suka bersedekah, maka itu pun tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Jadi hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak menunjukkan tentang pentingnya setiap amalan kita itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, seikhlas mungkin. Sekecil-kecil amalan, sebesar-besar amalan, perlu disertakan dengan sifat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting. Setiap amalan itu kita niatkan hanya untuk
Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam Al-Quran, sebab itu ketika kita solat, antara perkara pertama yang kita baca dalam doa iftitah, apa dia? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang kita baca dalam solat kan. Kadang-kadang kita faham, kadang-kadang kita menghayati, kadang-kadang kita tak menghayati. Inna salati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, amalanku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, kematianku, lillahi rabbil alamin, semata-mata kerana Allah. Itu maksud ikhlas. Itu yang dikatakan sebagai sifat ikhlas, iaitu apa sahaja amalan kita, solat kita, hidup kita, mati kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah taala suruh. Ikhlas ini dia ada 3 tingkat, tuan-tuan. Dia ada 3 tingkatan. Yang pertama, suatu amalan yang kita buat itu, ini tingkat ikhlas yang paling tinggi ini, suatu amalan yang kita buat itu hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita buat satu amalan tu sebab kita suka, kita kasih pada Allah. Sebab Allah Taala suruh kita buat, bukan dengan sebab manusia. Bukan dengan sebab kita takut jiran kita kata. Bukan dengan sebab kita takut isteri kita marah. Bukan dengan sebab kita takut mak ayah kita marah. Bukan dengan sebab kita buat itu sebab kita jatang kuasa masjid, sebab kita tok imam, sebab kita tok siap, tok Bilal. Bukan. Sebab kita buat itu adalah sifat yang lahir dalam diri kita, sifat semula jadi yang ada dalam diri kita ini, sama ada dengan kesedaran ataupun dengan didikan. Maka kita buat satu amalan itu sebab kita suka, kita sayang kepada Allah dan Allah Ta'ala suruh, maka kita buat benda itu. Itu tingkatan ikhlas yang paling tinggi, yang paling utama. Kita ceklah diri kita ni, tingkatan ikhlas kita ni dalam amalan yang kita buat ini, dia duduk di tingkatan yang mana satu. Tingkatan yang kedua ikhlas, dia bawah sikit daripada tingkatan yang pertama tadi, iaitu dia buat suatu amalan agar mendapat balasan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Ikhlas juga. Kenapa semayang ni? Semayang ni mudah-mudahan kita masuk dalam syurga kelak. Kenapa bersedekah ni? Sedekah ni mudah-mudahan esok Nabi kata orang yang suka bersedekah ni orang yang akan dipermudahkan untuk masuk ke dalam syurga. Buat amalan itu sebab mengharapkan ganjaran hari akhirat. Boleh ikhlas juga, tapi dia duduk pada tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, ikhlas juga, tapi dia duduk tingkatan yang paling rendah. Apa dia? Dia buat satu amalan yang Allah Ta'ala suruh, yang Allah Ta'ala suka, dia buat amalan itu dan dia mengharapkan ganjaran di dunia. Sebagai contoh, saya solat sunat duha. Sebab apa solat sunat duha? Mudah-mudahan Allah Ta'ala luaskan rezeki saya, mudahkan pintu rezeki saya. Saya bersedekah ini. Apa tujuan sedekah? Mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan penyakit saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia saya. Buat amalan tetapi mengharapkan ganjaran di sisi Allah atas muka bumi. Ikhlas. Itu juga ikhlas, tapi dia tingkatan dia yang ketiga. Jadi amalan tuan-tuan dan puan-puan sekalian ni duduk di tingkatan mana? Salah ke tak salah? Boleh kita buat satu amalan itu dengan sebab kita nak ganjaran di hari akhirat. Boleh, Allah Ta'ala tak marah. Kita buat satu amalan sebab kita nak ganjaran di atas muka bumi ini, boleh. Allah Ta'ala tak marah. Ikhlas juga, tapi tingkatan dia berbeza. Ikhlas yang paling utama, tingkatan yang paling tinggi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu bila kita buat satu amalan, kita tak mengharapkan, kita buat satu amalan itu sebab Allah Ta'ala suka, sebab kita sayang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu kita buat. Bukan kita buat itu kita fikir utamanya adalah nak dapat ganjaran itu. Fikir utamanya nak buat nak dapat ganjaran. Itu tingkatan ikhlas yang pertama. Susah juga kadang-kadang
Kita nak dapat ikhlas ini sebab ikhlas ini lawan sifat ikhlas ini apa dia? Lawan sifat ikhlas ini iaitulah riak. Riak ini dia menunjuk-nunjuk buat satu amalan sebab nak orang tahu. Buat satu amalan sebab orang nak tengok, sebab nak dapat pujian. Buat satu amalan supaya orang like tinggi. Buat satu amalan supaya view tinggi. Buat satu amalan supaya orang share banyak. Wallahu a'lam. Kan? Ikhlas lawannya riak. Riak seperti suatu amalan yang disertakan dengan sifat riak, seperti api yang memakan daun-daun yang kering. Apa itu daun yang kering? Daun kering, letak api, macam mana keadaan daun kayu, daun yang kering itu sudah pasti hangus, sudah habis menjadi abu. Nauzubillah kita kan, itulah kita nak capai tahap ikhlas ni, tuan-tuan, bukan satu perkara yang sangat mudah. Walaupun dia nampak ringan, dia rasa ikhlas ini suatu amalan yang berkaitan dengan hati kita. Ikhlas ini satu amalan yang orang lain tak tahu, hanya orang yang melakukan itu saja, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita jangan menilai, jangan kita menilai orang alim, dia ni ahli syurga. Orang yang kuat ibadah, dia ni ahli syurga. Dia bergantung kepada hatinya itu. Dia bergantung kepada hatinya. Setakat mana ikhlasnya, setakat mana mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya, kita itulah kadang kita pun nafsu kita ini kadang diganggu oleh iblis, diganggu oleh syaitan, tuan-tuan ya. Kadang kita buat tu memanglah kita kata tak naklah manusia nampak kan. Kita bersedekah, dapat berita jiran kita, penduduk di apartmen kita, di taman kita, perumahan kita terjejah sebab PKP ini, lalu kita pun niat nak bersedekah pada dia tu, niat tak nak bagi dia pun tahu, siapa-siapa pun tahu. Jadi kita pun dapat nombor akaun dia, kita masuk sumbangan itu dalam akaun dia. Diam-diam kita pun tak bagi tahu dia, kita pun masukkan sumbangan kita tu dalam akaun. Sudah kita transfer duit itu, timbul perasaan dalam diri kita, alhamdulillah, hanya aku sahajalah yang terbaik sebab bagi sumbangan ini orang tak tahu. Timbullah sifat riak pula, sifat dia bukan riak, dia panggil apa ni, ujub. Ujub, rasa bangga dengan amalan yang kita buat itu pun sia-sia juga. Ini yang sukarnya kita nak mengawal nafsu hati kita ini, sebab dia sering diganggu. Kita buat satu amalan, memang orang tak nampak, memang orang tak tahu pun kita buat amalan itu, tapi timbul pula perasaan ujub pula dalam diri kita. Kita bangun qiyamul lail, kita bangun solat tahajud pagi tadi, awal pagi, lalu kita pun sudah solat, alhamdulillah, hari ini aku dapat 12 rakaat solat sunat hajat, solat tahajud umpamanya. Tak ada kot orang boleh buat musim-musim PKP ni, orang lain pakai duduk tidur semua. Timbul sifat ujub pula dalam diri kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Rosak juga. Itu pentingnya amalan batin, amalan hati kita ini. Kita kenal Allah Subhanahu wa taala, barulah kita dapat mendidik hati kita ini. Timbul persoalan, kenapa Allah Taala begitu berat siksaannya kepada orang yang mati syahid tadi? Kerana sebab tak ikhlas saja, siksaannya begitu berat, diheret masuk ke dalam api neraka. Kenapa orang yang belajar ilmu pengetahuan, baca Al-Quran, jadi qari? Dengan sebab tidak ada sifat ikhlas itu saja,
Allah Ta'ala campakkan dia. Kenapa? Sebab orang yang banyak harta bersedekah dengan hartanya dengan sebab tak ikhlas. Allah Ta'ala murka, tarik heret dengan mukanya tersembam ke tanah, dicampakkan ke dalam api neraka kan. Timbul persoalan, kenapa begitu besar ya? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, besarnya di situ bukan kerana sifat tak ikhlasnya itu. Besarnya kesalahan orang ini adalah dengan sifat pembohongan yang dilakukan. Orang ni dia buat itu tak ikhlas satu hal, kemudian dia mempergunakan amalan itu, dia bohong. Dia bohong pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya, apa kamu buat atas muka bumi dulu? Dia kata, aku buat ini sebab kerana kamu. Sebenarnya dia buat itu bukan, dia buat itu ada niat dia yang tersembunyi. Ini na'udzubillah lah, tak termasuk insya-Allah. Mudah-mudahan kita buat ni ialah sebab nak dapat ikhlas ni. Ustaz macam mana ni? Kalau tak ikhlas, tak payah buatlah sedekah. Nak sedekah ni ustaz kata kena ikhlas. Tak ikhlas nanti sia-sia. Tak payah sedekah lah. Tak payah sedekah lah ni, tak ikhlas. Ni nak semayang ni, semayang sunat duha ni sekejap lagi nak masuk kan, rasa macam tak ikhlas pula ni kan. Tak payah buatlah. Bukan begitu. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam buat amal ibadah ini, kita nak beramal dulu biar ikhlas datang, ataupun kita tunggu ikhlas datang baru kita buat amalan? Contoh nak sedekah, dan kita nak sedekah pada seseorang, kita tunggu biarlah sifat ikhlas itu ada dulu dalam diri kita, baru kita bersedekah. Ataupun kita kata ikhlas aku ni, tak apalah sedekah dulu, nanti mudah-mudahan insya ikhlas. Kita nak pilih yang mana tuan-tuan? Kita nak pilih yang mana kan? Nak tunggu ikhlas dulu baru nak sedekah, ataupun sedekah dulu biar ikhlas datang? Tuan-tuan pilih yang mana? Tuan-tuan jawab sendirilah dalam hati, dalam fikiran masing-masing kan. Yang sebetulnya adalah kita tak perlu tunggu sifat ikhlas baru kita nak beramal. Beramallah kita sehingga sifat ikhlas itu wujud dalam diri kita. Kalau nak tunggu sifat ikhlas tuan-tuan, artinya rugi kita. Kita tak tahu amalan mana yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu amalan mana yang ikhlas. Kadang-kadang kita rasa ikhlas, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jadi tak ikhlas. Jadi kita buat suatu amalan, di samping kita berusaha sebaik mungkin dengan hati, dengan i'tiqad, dengan keyakinan kita, di samping kita berdoa, amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beramallah, biarlah ikhlas itu datang. Jangan kita tunggu ikhlas ada baru kita nak beramal, bimbang-bimbang kita mati, ataupun kita tak sempat nak beramal, kita usia kita dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sifat-sifat ikhlas yang dicontohkan oleh para sahabat dulu. Contoh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat ikhlas. Orang yang sangat ikhlas dalam beramal ya. Abu Bakar As-Siddiq ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila Rasulullah SAW minta sahabat-sahabat infakkan harta benda, ada sahabat yang keluar 10 dinar, 50 dinar, 100 dinar, mengikut kemampuan. Abu Bakar As-Siddiq dikeluarkan semua harta benda dia. Apa harta benda yang dia ada, semua dia bagi pada Rasulullah. Bukan untuk kegunaan Rasulullah secara peribadi, tetapi untuk kegunaan agama Allah, untuk berjihad, untuk berperang, menggunakan peralatan perang, untuk membantu orang-orang yang susah, orang-orang yang ditindas, orang yang dizalimi oleh kafir Quraisy, untuk tujuan dakwah. Abu Bakar dia keluarkan semua harta benda yang dia ada, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkejut dengan tindakan yang dibuat oleh Abu Bakar. Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar, kalau kamu bagi semua apa yang kamu ada ni, apa lagi yang akan kamu miliki?" Jawab Abu Bakar dengan jiwa yang tenang, dengan wajah yang manis. Dia kata, "Biarlah Allah dan Rasulnya sahaja yang aku miliki."
Itu sifat ikhlas yang paling tinggi itu tuan-tuan dan puan-puan. Buat satu amalan ini hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, kasih kepada Allah, kasih kepada Rasulullah, tak berkira. Masya-Allah besarnya sifat ikhlas yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh sahabat yang lain itu Bilal bin Rabah. Sifat ikhlasnya, kasihnya pada Allah begitu tinggi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ketika mana Bilal bin Rabah diseksa, didera, diperhambakan oleh Umayyah bin Khalaf, iaitu hambanya, tuannya, dengan diletakkan batu bata yang berat di atas tubuh badannya, dan dipaksa supaya dia keluar daripada ajaran Islam, maka hatinya ikhlas kepada Allah. Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Artinya ikhlas semata-mata kerana Allah. Sedangkan dalam ajaran Islam ketika mana dia berada dalam keadaan terdesak, dalam keadaan diseksa, dizalimi, tak mampu, tak tahan dengan siksaan itu, maka Islam membenarkan seseorang itu nak mengaku keluar daripada Islam secara lisannya, tapi secara hatinya, secara zahirnya dia berpegang kepada ajaran Islam itu, maka dia tidak dikira murtad ataupun keluar daripada ajaran Islam. Tapi Bilal bin Rabah ini hatinya ikhlas, hanya kasih kepada Allah dan sanggup mati kerana mempertahankan syahadah, mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sifat ikhlas yang sangat tinggi. Begitu juga kisah yang menarik bagaimana isteri Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid iaitu khalifah yang kelima kerajaan Bani Abbasiyah, kerajaan Bani Abbasiyah. Selepas pada pimpinan Rasulullah wafat, pemerintahan Islam ditakbir dan diuruskan oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Selepas habis Ali wafat, khalifah ataupun pemerintahan Islam ini diteruskan oleh kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah. Dan selepas itu, selepas kerajaan Bani Umayyah, pemerintahan Islam diteruskan lagi dengan kerajaan Bani Abbasiyah. Selepas kerajaan Bani Abbasiyah, diteruskan oleh Khalifah Utsmaniyah di Turki, berpusat di Turki. Harun Ar-Rasyid, khalifah kelima di dalam kalangan kerajaan Bani Abbasiyah. Isteri dia bernama Zubaidah. Wafat isteri dia, meninggal dunia. Satu hari anak kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid ini mimpi bertemu dengan ibunya, mimpi bertemu dengan bondanya dalam keadaan yang tenang, yang aman, yang sejahtera. Maka bertanyalah anak kepada ibundanya, wahai ibuku, bagaimanakah keadaan kamu di akhirat, keadaan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kamu hidup di atas muka bumi ini dulu orang yang terkenal, orang yang sangat suka membantu kesusahan orang. Kamulah setiap tahun pada musim haji, kamulah menggunakan tangan kamu untuk tuangkan air dan diberikan kepada jemaah-jemaah haji yang datang jauh dari seluruh pelosok bumi. Maka sudah pasti kamu dengan amalan yang kamu lakukan itu mendapat ganjaran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab ibunya, jawab isteri Khalifah Harun Ar-Rasyid ini bernama Zubaidah ini, dia kata, wallahi wahai anakku, dalam mimpi ni wallahi wahai anakku, sesungguhnya keadaan aku di sisi Allah pada saat ketika ini bukan dengan sebab terkenalnya aku, masyhurnya aku, dengan sebab suka menderma, suka bagi bantuan sana, suka bagi bantuan sini, dalam negara, luar negara, di penghujung kampung, di bandar,
bukan dengan sebab itu, tetapi aku bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan suatu amalan yang aku buat, dan itulah yang dikira sebagai paling ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku ketika mana semua manusia sedang tidur dengan nyenyak, lalu aku bangun, aku pergi di tengah-tengah istana kediaman kita, lalu aku mendirikan 2 rakaat solat kepada Allah dalam keadaan orang tak nampak, orang tak tahu, sedang hatiku hanya bertemu dengan Allah, diriku hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku tak sangka amalan itulah yang menyebabkan aku hidup bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi amalan aku yang suka menderma sana bantu sini, semata-mata aku buat kerana aku ini anggap aku ini isteri kepada khalifah, isteri kepada pemerintah, maka perlu aku tunjukkan kebaikan-kebaikan ini. Amalan itu tidak dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana pentingnya sifat ikhlas itu. 2 rakaat solat malam, solat tahajud lah kita kata, 2 rakaat solat tahajud, itulah yang menyebabkan kebahagiaan kita di hari akhirat di sisi Allah. Sebab itulah yang paling ikhlas yang kita buat, orang lain tak nampak. Kita bangun pada waktu tengah malam, orang lain pun tak tahu. Kita bangun ni dengan sebab kerelaan diri kita, kerana kita nak mengadu kepada Allah, kita nak berkomunikasi dengan Allah, kita nak bermunajat kepada Allah, kita bercakap dengan Allah. Orang lain tak tahu, orang lain pakat tidur semua, hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar. Itu yang menjadi asbab, amalan menjadi asbab kita bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan-amalan yang lain, walaupun ia terkenal, walaupun orang tahu dia sangat banyak beramal, dia sangat banyak bersedekah, dia sangat banyak infak, tolong orang itu, tolong orang ini, tetapi dengan sebab yang tidak ikhlas itu tadi, dia menjadi suatu amalan yang sia-sia, yang tidak dapat membantunya di hari akhirat ketika mana bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ada kisah yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan ikhlas ini juga. Kisah yang diceritakan oleh Rasulullah dan direkodkan dalam Sahih Bukhari. Hadis Rasulullah ini saya sebutkan bagaimana Rasulullah SAW ceritakan. Dia kata ada 3 pemuda yang hidup di zaman sebelum kamu. Rasulullah cerita pada sahabat, ada 3 orang pemuda yang hidup di zaman sebelum kamu, artinya umat yang terdahulu. Mereka ini suatu ketika berjalan, tiba-tiba hujan lebat. Oleh kerana nak elak daripada hujan lebat itu, maka mereka pun masuk dalam sebuah gua untuk berteduh. Ketika mana mereka sedang duduk berteduh dalam sebuah gua itu, tiba-tiba batu besar jatuh dan tertutuplah pintu gua itu, menyebabkan mereka tak boleh nak keluar. Cubalah sekuat hati mereka, sekuat tenaga mereka untuk menolak batu-batu yang menutup pintu gua itu supaya mereka dapat keluar daripada kegelapan gua itu. Tetapi kekuatan 3 pemuda ini belum tercapai ataupun belum boleh menyebabkan batu yang menutupi gua itu terbuka ataupun dialihkan. Lalu berkatalah salah seorang daripada mereka, marilah kita berdoa dan bertawassul dengan amalan kita yang kita lakukan sebelum ini, amalan yang paling baik, yang paling ikhlas mungkin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa kita ini. Maka lelaki yang pertama pun dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ini menjaga 2 orang ibu bapaku yang sedang uzur, yang sedang tua, dan aku ini adalah seorang anak yang tidak akan makan sesuatu makanan dan tidak akan minum sesuatu minuman, melainkan ibu dan ayahku yang sedang uzur, yang sedang tua ini minum terlebih dahulu, barulah aku minum, isteriku minum, anak-anakku minum, anak-anak makan dan sebagainya. Suatu hari aku pergi
keluar jauh daripada kampung, dan aku lewat balik ke rumah, lewat balik ke rumah, dan aku lihat ibu dan ayah aku tertidur dalam keadaan tidak makan dan tidak minum. Lalu aku bawakan, aku sediakan segelas minuman, segelas susu, tapi aku tak sampai hati nak kejutkan mereka yang sedang tidur. Aku malu nak kejutkan mereka yang sedang tidur itu, sehinggalah aku tertidur di tepi mereka sehinggalah fajar terbit. Ketika mana fajar terbit itu mereka sudah bangun, dan aku pun menyuapkan mereka dengan susu yang aku sediakan. Sedangkan isteriku yang lapar, anak-anakku sedang merengek meminta untuk mendapatkan minuman dan makanan itu, tapi aku tak bagi pun, sebab aku nak bagi mak dan ayah aku makan minum dulu. Sekiranya apa yang aku buat ini adalah suatu amalan yang ikhlas, yang terbaik, maka engkau makbulkanlah doaku ini. Lalu Allah Ta'ala memakbulkan doa lelaki yang pertama itu tadi. Batu tadi bergerak sedikit, batu yang tertutup pintu gua tu bergerak sedikit, tapi belum mampu untuk mereka membolehkan mereka keluar daripada gua tersebut. Maka lelaki yang kedua pula berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku mempunyai seorang sepupu, sepupu perempuan yang sangat cantik, yang sangat menawan. Aku tertarik kepadanya. Setiap kali aku bertemu, aku memujuk rayu kepadanya supaya berzina dengan aku. Dan setiap kali aku minta untuk berzina dengannya, dan setiap kali juga dia menolak permintaanku itu. Sehinggalah suatu hari dia datang bertemu dengan aku dalam keadaan dia terdesak, memerlukan wang untuk membeli makanan. Lalu aku bersetuju untuk memberi wang kepadanya dengan syarat dia melakukan penzinaan dengan aku. Sepupu aku itu bersetuju, sebab dia perlukan wang itu, sebab dia nakkan wang itu, sebab dia terdesak. Maka dia pun bersetuju untuk melakukan penzinaan dengan aku. Ketika mana aku sedang duduk di atas kedua belah kakinya untuk melakukan penzinaan, maka sepupuku itu berkata, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, janganlah engkau menyetubuhiku melainkan secara halal. Secara halal artinya berkahwin. Maka bila aku mendengar peringatannya itu, aku tak jadi nak melakukan penzinaan dengannya. Lalu aku tinggalkannya bersama dengan wang yang aku berikan kepadanya. Ya Allah, sekiranya perbuatanku ini, perbuatan aku meninggalkan penzinaan ini adalah ikhlas semata-mata takut kepadamu, maka engkau makbulkanlah doaku ini. Maka Allah Ta'ala memakbulkan doa dan permintaannya. Pintu gua itu terbuka sedikit, tetapi belum cukup untuk membolehkan mereka keluar daripada kegelapan gua tersebut. Maka tibalah giliran lelaki yang ketiga pula, pemuda yang ketiga pula untuk berdoa. Lelaki ini berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku mempunyai harta kekayaan yang banyak. Aku mempunyai pekerja-pekerja buruh yang ramai. Ada suatu ketika sampai waktu aku membayar upah buruh-buruhku, pekerja-pekerjaku, maka terdapat seorang pekerja aku, dia meninggalkan aku dalam keadaan yang terdesak. Dia pergi, entah dia pergi ke mana. Jadi belum sempat aku membayar upah di atas pekerjaan yang dilakukan olehnya. Dia pun pergi. Aku cari, dia tak jumpa. Dan dia pun tak datang bertemu dengan aku, sedang aku mempunyai upah terhadap kerja yang dilakukan olehnya. Lalu aku simpanlah upahnya itu, aku simpan hartanya itu, lalu aku laburkan harta dengan duit upah, duit gajinya itu, aku beli haiwan-haiwan ternakan. Haiwan ternakan ini beranak pinak, sehingga penuh satu kandang, dan ada pengembala-pengembala yang menjaga setiap haiwan ternakannya ini. Suatu hari lelaki ini, pekerja ini datang bertemu dengan aku, lalu meminta kembali wang upahnya itu. Di manakah wang upah yang suatu ketika aku tak sempat nak ambil? Maka kata lelaki pemuda ini tadi, inilah kambing, unta, lembu, haiwan-haiwan ternakan, inilah upah kamu.
Maka kata pekerjanya itu tadi, wahai tuan, janganlah perli saya macam tu. Janganlah perli saya macam tu. Takkanlah upah saya begini banyak, haiwan-haiwan ternakan termasuk dengan pekerja, dengan pengembalanya sekali. Ya benar. Wang yang kamu, upah yang kamu tak ambil itu, aku telah laburkan. Aku belikan haiwan ternakan ini beranak pinak dan jadi banyak, dan aku lantik pula pengembala yang menjaganya. Maka inilah hak kamu, inilah hak buan kamu. Lalu pekerjanya itu tadi ambil semua haiwan-haiwan ternakan itu termasuk dengan pengembala sekali, bawa pergi semua sekali. Sekiranya perbuatan aku ini adalah merupakan satu amalan yang ikhlas di sisimu ya Allah, maka engkau makbulkanlah permintaanku ini. Maka pintu gua itu pun terbuka, dan ketiga-tiga pemuda ini boleh keluar daripada perangkap yang gelap di dalam gua tersebut. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, amalan yang kita ikhlas, yang kita lakukan secara ikhlas ini boleh menjadi asbab untuk kebaikan hidup kita di atas muka bumi ini. Kita boleh bertawassul dengan amalan-amalan yang ikhlas. Tak salah. Tak salah kita bertawassul. Tawassul ini artinya kita bersandarkan dengan amalan kebaikan yang kita lakukan supaya Allah Ta'ala memakbulkan permintaan kita. Macam contoh kita sekarang ini berada dalam keadaan terdesak, pandemik COVID yang tak selesai-selesai ini. Kita pun ya Allah, ya Tuhan, kami berdoa pada Allah, bertawassul dengan amalan yang paling baik yang kita buat. Apa saja amalan yang baik yang kita buat? Ya Allah, aku bersedekah pagi ini, subuh ini, aku sedekah bantu Ustaz Zakaria contoh. Aku sedekah jiran aku ni, aku masuk duit kepada dirinya. Mudah-mudahan amalan aku ini yang ikhlas ini, ya Allah, bantulah, sembuhlah, lindunglah diri aku ini daripada penyakit wabak COVID-19 ini. Boleh tak? Boleh. Dibolehkan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bantu saudaraku ini dalam keadaan yang sempit, yang susah. Mudah-mudahan amalan aku yang baik ini, yang ikhlas ini, engkau terima, dan jadilah ia sebagai asbab umurku yang panjang. Boleh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita buat satu amalan dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa kita, agar dipanjangkan usia kita, dimurahkan rezeki kita, dipermudahkan segala urusan kita. Kita berdoalah, kita berdoa sekarang, terus berdoa, jangan tangguh-tangguh lagi. Ya Allah, ya Allah, panjangkanlah umurku ini, nescaya aku akan berkhidmat untukmu. Ya Allah, tambahkanlah rezeki bagiku, nescaya aku akan membantu orang-orang Islam yang susah dan miskin. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku, nescaya aku akan gunakan kesihatan dan saki baki hidupku ini untuk berdakwah ke jalanmu. Boleh, boleh kita berdoa begitu, boleh kita mengucapkan begitu. Ya Allah, murahkanlah rezeki kepada aku, dengan sebab rezeki aku yang murah ini, aku akan bantu orang lain yang susah. Ya Allah, panjangkanlah umurku, nescaya umurku yang panjang ini aku akan berbakti untuk agamamu ya Allah. Ya Allah, sembuhlah penyakitku ini, mudah-mudahan kekuatan, kesihatan yang aku miliki ini untuk aku berdakwah kepada jalanmu. Boleh kita mengucapkan doa seperti yang sedemikian itu, insya-Allah. Mudah-mudahan amalan kita yang ikhlas, doa kita yang ikhlas menjadi manfaat untuk kehidupan kita di atas muka bumi ini. Saya kira cukuplah sekadar itu, sudah 1 jam kita bersiaran ini. Terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan yang sudi mendengar perkongsian saya pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini melahirkan perasaan ikhlas dalam diri saya. Saya buat ini, saya bercakap ini, saya berkongsi ilmu ini, mudah-mudahan sebagai satu amalan yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi asbab untuk kebaikan kita semua. Saya, tuan-tuan yang menonton, yang mendengar, tuan-tuan yang bantu share, sebarkan ilmu ini, mudah-mudahan orang lain juga mendapat manfaat
daripada perkongsian hadis yang kita baca pada pagi ini tentang sifat ikhlas. Sekadar itulah sahaja apa yang dapat saya sampaikan, dapat saya kongsi bersama dengan tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain siri kuliah di surau Al-Quddus, Persen 16 Putrajaya. Terima kasih banyak kepada jawatankuasa surau Al-Quddus dan semua pihak yang terlibat yang mengundang saya untuk berkongsi ilmu pada pagi ini. Saya mohon ampun, mohon maaf ada kekurangan, kesilapan ketika saya menyampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan saya dan mengampunkan kita semua. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.